والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبك خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته وتمسك بكتابه إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya muliakan lagi saya hormati Tuan Imam, Tuan Bidal, pengurus Masjid As-Salam, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para ustaz, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat. Mudah-mudahan kita sentiasa beroleh keberkatan, sentiasa berada di dalam rahmat dan keridaan Allah Subhanahu wa taala, dan sentiasa berada di dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muka surat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini. Huraian sifat yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsihi. Artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku putus di dalam hati akan tentu sungguh berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri dan tidak
berkehendak kepada yang menjadi dan tidak berkehendak kepada zat. Firman Allah Ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya Allah Ta'ala itu tidak ada Tuhan yang lain melainkan Ianya jua. Tuhan yang hidup lagi yang bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsi. Dan makna berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri itu ialah ada Allah Ta'ala itu tidak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Allah tidak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Kerana adanya Allah itu tiadanya permulaan. Tidak seperti kita makhluk berhajat kepada yang mengadakan. Kita berhajat kepada yang menjadikan. Yang mengadakan kita daripada tiada kepada ada dan kepada tiada. Itu makhluk yang diciptakan, yang dijadikan, yang diada. Jadi Allah ini bersifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Sebagaimana sifat Allah yang sebelum ini kita belajar mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah itu mukhalafah. Allah itu bersalahan dengan sesuatu. Allah itu bersalahan. Allah tidak sama dengan sesuatu yang lain. Jadi Allah tidak berhajat kepada sesuatu kerana Allah yang menciptakan sesuatu. Sebaliknya sesuatu itulah yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi qiyamuhu ta'ala binafsihi, Allah itu berdiri dengan sendirinya. Bermaksud Allah tidak berkehendak kepada yang menjadikannya. Dan tidak berkehendak kepada suatu zat yang hendak ada ia di zat. Maksudnya Allah itu tidak berhajat kepada suatu zat. Dia tak berhajat untuk menumpang kepada suatu zat untuk menzahirkan keberadaannya, untuk menzahirkan kewujudannya. Itu maksud dia, kan? Kalau macam kita manusia ini, kita ni mesti ada jasad. Jadi kita ni berhajat kepada jasad. Jadi nyawa ini dia berhajat kepada jasad, barulah jasad ini hidup, kan? Jasad ini dia perlu kepada nyawa. Kalau tak ada nyawa, dia mati, dia tak hidup. Jadi dia berhajat untuk menyatakan sebagai manusia yang hidup. Tetapi Allah itu tidak berhajat kepada suatu zat yang hendak ada ia di zat. Jadi bila sebut zat Allah ini sesuatu yang kita tidak boleh fikirkan, kan? Kerana itu Nabi cakap tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah fa innahu lan tuqaddiru qadrah.
Berfikirlah kamu kepada ciptaan Allah. Lihatlah kepada sekalian ciptaan Allah. Lihatlah pada langit, pada bumi, pada kejadian alam ini. Tetapi janganlah kamu lihat, janganlah kamu berfikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Kerana kamu tidak akan mampu untuk mencapai. Kamu tidak akan mampu untuk memikirkan akan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu dari kalangan makhluk Allah ini yang mencapai kepada maqam zatullah hanyalah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dialah hamba Allah, dialah makhluk Allah yang terpuji, yang terbaik, yang paling hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dapat melihat Allah yang paling hampir dalam melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu masih lagi juga terhijab daripada melihat keadaan zat Allah yang sebenar-benarnya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bagaimana dengan maka usahlah difikirkan bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila disebut akan zat Allah, bukanlah bermakna sebagaimana zat manusia ni, kan? Maksudnya kita ini ada badan, kita ini berjisim, kita ini berjirim. Allah itu tidak berjisim, Allah itu tidak berjirim, Allah itu tidak berbentuk, Allah itu tidak menempati sesuatu ruang, tidak menempati, tidak berada di atas, tidak berada di bawah, tidak berada di tengah, tidak berada di depan, tidak berada di belakang. Tetapi Allah itu wallahu muhitun bil alamin. Allah itu meliputi akan sekalian alam. Jadi bila kata zat Allah sebenarnya bukanlah bermakna zat sebagaimana yang kita faham. Yang dimaksudkan dengan zat itu adalah tiupan yang pertama. Ketika mana Allah mengatakan wa nufikha fis-sur, sebagaimana ketika mana aku mentiupkan ruhku, itu yang dimaksudkan tiupan yang pertama, itulah yang dimaksudkan dengan zatullah. Namun itu pun tidak dapat kita nak bayangkan tiupan-tiupan, kan, kerana semua itu bersifat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak menyerupai akan sesuatu, bersifat dengan laisa kamitslihi, tidak menyerupai dengan sesuatu daripada makhluk zat Allah. Jadi tak dapatlah kita nak memikirkan, membayangkan akan zat Allah. Jadi sebab itu Nabi suruh kita memikirkan akan kejadian alam ini yang membuktikan akan wujudnya Allah, yang membuktikan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, bolehlah kita terjemah pada cakapan Melayu dengan kata ada Allah Ta'ala sendiri-sendiri. Itu dari segi bahasa lah, nak mudah fahamnya. Maknanya Allah ini adanya sendiri. Dia tidak berhajat kepada yang lain untuk mengadakan diri. Kalau kita berhajat kepada Allah, kerana Allah yang mengadakan kita, Allah yang menjadikan kita. Tetapi Allah itu adanya sendiri-sendiri. Atau ada Allah Ta'ala itu cara-cara diri. Dan makna cara-cara diri pada bahasa Melayu itu apa makna dia?
tidak berkehendak dan tidak berhajat. Apa maksud tidak berhajat, tidak berkehendak dan tidak berhajat? Kalau tidak berkehendak ini, berkehendak ni tidak kira sama ada kita kenal ataupun kita tidak kenal. Kita berkehendak sesuatu kepada seseorang. Maksudnya orang itu sama ada kita kenal atau kita tak kenal, dia nama berkehendak. Tetapi bila kata berhajat, biasanya bila sebut berhajat, kita berhajat sesuatu kepada orang yang kita kenal. Itu beza berkehendak dengan hajat. Dia lebih kurang dia, tapi ada sedikit perbezaan. Dan makna cara-cara diri pada bahasa Melayu itu tidak berkehendak dan tidak berhajat. Itu sifat Tuhan. Yang dikatakan Tuhan, Tuhan itu tidak berhajat kepada sesuatu kerana Tuhan itu terlalu maha kaya. Sebaliknya sesuatu itulah yang berhajat ataupun berkehendak kepada Tuhan. Jadi seluruh makhluk dia berkehendak dan berhajat kepada Tuhan. Dia berkehendak kepada Tuhan. Tak kiralah dia kenal ke, dia tak kenal ke kepada Tuhan. Hakikatnya berhajat kepada Tuhan. Itulah yang dinamakan dia sifat qiyamuhu binafsi. Apa maksud qiyamuhu? Qiyamu berdirinya. Muhu berdirinya dia ataupun berdirinya. Hu itu menunjuknya, merujuk kepada Allah. Maksudnya berdirinya Allah binafsihi dengan sendirinya. Itu maksud. Jadi bila boleh kita ambil faham yang dimaksudkan dengan qiyamuhu ta'ala binafsihi, berdirinya Allah ini dengan sendirinya, bermaksud Allah itu tidak berhajat kepada sesuatu ataupun tidak berhajat ataupun tidak berkehendak kepada sesuatu. Itu maksud qiyamuhu ta'ala binafsihi. Bukanlah dikehendaki dengan berdiri dengan sendiri itu mulanya duduk kemudian berdiri, maka iaitu mustahil atas Allah Ta'ala. Bukanlah maksud qiyamuhu ta'ala tu sebagaimana yang kita faham. Kan? Kalau kita hanya sekadar membaca terjemahan sahaja, mungkin kita akan faham Allah itu berdiri dengan sendirinya, bermaksud Allah itu sedang duduk. Kan? Mungkinlah kita faham begitu. Kalau ulama-ulama tidak mensyarahkan, kalau ulama-ulama tidak menerangkan kepada kita maksud sebenarnya qiyamuhu ta'ala binafsihi. Kan? Kok kita buka kitab, kita tengok tajuk qiyamuhu ta'ala binafsihi, bawahnya ada terjemahan berdirinya Allah dengan sendirinya. Hanya terjemahan sahaja, tetapi tidak ada penerangan, tidak ada syarahan. Jadi kita pun duk fikir, kita duk bayangkan Allah itu berdiri dengan sendirinya. Maksudnya dalam keadaan Allah itu sedang duduk, tiba-tiba Allah itu boleh berdiri dengan sendirinya. Allah itu tidak seperti makhluk. Kalau macam kita ni kalau duduk nak bangun, kita nak bangun macam mana? Kan? Kita bangun dengan menggunakan tangan. Kan? Ada orang gunakan tangan dia bangun. Jadi kita ni berhajat
kepada tangan. Ataupun kalau dia jenis kuat ke, mungkin dia boleh bangun sendiri dengan menggunakan kaki. Dia gerakkan kaki, dia naikkan kaki, ataupun dia gunakan lutut untuk dia bangun. Tapi masih berhajat kepada kaki, masih berhajat kepada tangan. Itu kita makhluk. Tetapi yang dimaksudkan di sini qiyamuhu ta'ala bi nafsihi ini bukan begitu. Bukan kita kena bayangkan Allah itu duduk. Duduk itu sifat makhluk. Allah tidak begitu. Allah tidak begitu. Kan? Walaupun dalam ayat Quran ayat Quran lain mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu merujuk kepada Allah. Kan? Allah itu berada di atas arasy. Jadi ada setengah orang mengatakan Allah itu duduk bersila. Duduk di atas singgasananya. Jadi hakikat yang sebenarnya tidak layak kita menterjemahkan ataupun memaknai perkataan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu dengan Allah duduk. Kerana duduk itu adalah sifat makhluk. Kerana kita nak duduk ni, kita mesti duduk atas sesuatu. Bermakna kita sebagai makhluk Allah ini, bila kita nak duduk, kita berhajat kepada sesuatu untuk kita duduk. Contohnya saya duduk atas kerusi. Jadi saya berhajat kepada kerusi untuk saya duduk. Jadi kalau tidak ada kerusi, bagaimana kita nak duduk? Sama juga dengan tuan-tuan. Tuan-tuan nak duduk. Tuan-tuan berhajat duduk di atas lantai. Jadi berhajatnya tuan-tuan kepada lantai untuk duduk. Jadi kita sebagai makhluk, kita berhajat kepada sesuatu untuk duduk. Jadi tidak layak kita menisbahkan duduk itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila dikatakan Allah itu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah itu berada di atas arasy, sebenarnya itu nak memberitahu kepada kita tentang ketinggian kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hakikat Allah itu duduk, tetapi nak menceritakan tentang ketinggian ataupun luasnya, agungnya kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan nak menceritakan tentang Allah itu duduk. Sebagaimana setengah-setengah aliran mengatakan Allah itu duduk, maka hendaklah kita memahami secara zahirnya sahaja. Sedangkan dalam ayat yang lain kita sudah pelajari bahawa Allah itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah itu bersalahan dengan sesuatu. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Jadi kalau makhluk duduk, Allah tidak sama sebagaimana makhluk. Jadi bila disebut mukhalafatuhu ta'ala, boleh disebut qiyamuhu ta'ala binafsihi. Berdirinya Allah dengan sendirinya. Bukanlah bermaksud Allah itu duduk lalu Allah pun berdiri dengan sendiri. Bukan begitu. Jangan dibayangkan begitu, sebab Allah ini memang tidak dapat dibayangkan. Allah tidak berjisim, Allah tidak berbentuk, Allah tidak berciri. Jadi kita nak bayangkan Allah macam mana? Tidak ada bentuk. Kalau ada bentuk, bukan kita boleh bayangkan Allah itu duduk, dia boleh bangun dengan sendiri. Tetapi Allah itu tidak berbentuk, tidak. Jadi Allah itu tidak berjisim. Jadi apa maksudnya? Kata bukanlah dikehendaki dengan berdiri dengan sendiri itu mulanya duduk. Bukan begitu maksudnya. Kemudian berdiri, maka yaitu mustahil atas Allah Ta'ala.
Jadi kalau kita kata Allah itu duduk, kemudian Allah berdiri, itu adalah mustahil bagi Allah. Kerana Allah tidak menyerupai sesuatu dengan makhluk-makhluknya. Jadi Tuhan ini tidak dapat kita bayangkan dengan akal kita. Sebab itu nak mengenal Tuhan secara umumnya, pada peringkat awalnya mengenal dengan menggunakan akal. Tetapi akal itu ada had dan batasan. Sebab itu bila sampai kepada satu peringkat mengenal Tuhan di kalangan kekasih-kekasih Allah sudah tidak lagi dengan akal. Mengenal Tuhan dengan sebab itu dikatakan, disebut oleh guru kepada Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili mengatakan, araftu rabbi bi rabbi, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhan. Bermaksud nak mengenal Tuhan ini, Tuhan sendiri yang mengenalkan dirinya kepada kita, bukan lagi akal. Tetapi orang-orang yang hanya berpegang kepada akal, dia mengatakan sekiranya sesuatu itu bercanggah dengan akal, maka tertolak. Maka tertolak. Tetapi hakikatnya begitu. Sebab itu dalam perjalanan kita nak menuju kepada Allah ini, kita perlu mendalami ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf disebut ilmu tazkiyatun nufus ataupun tazkiyatun nafs. Ilmu untuk membersihkan, mensucikan hati kita. Kerana hati kita ini terlalu kotor, terlalu banyak kotoran-kotoran yang menghijab kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam diri kita ini ada sebanyak 70,000 hijab. 70,000 hijab dalam diri. Sebab itu kita tak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mengangkat hijab-hijab yang ada di dalam diri kita ini, supaya tersingkap segala tirai-tirai, supaya kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksudkan dengan mengenal Allah itu ialah dapat melihat Allah. Jadi hijab-hijab ni perlu dihilangkan. Bagaimana nak menghilangkan hijab, nak mengangkat hijab? Dengan kita mempelajari, kita mendalami ilmu tasawuf. Sebab itu wajib kita mendalami, mempelajari ilmu tasawuf. Kan dalam Islam ada 3 ilmu yang wajib kita pelajari. Kan? Ilmu akidah ataupun ilmu tauhid ataupun ilmu usuluddin disebut. Itu nama bagi tauhid. Nama ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ilmu kalam. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu fiqh, ilmu yang berkaitan dengan ibadah. Jadi 2 ilmu ini perlu kita pelajari. Dan yang ketiga, ilmu akhlak, ilmu tasawuf pelengkap kepada 2 ilmu yang sebelumnya. Maka ketiga ilmu ini perlu kita pelajari. Tetapi zaman sekarang orang hanya tumpu kepada 2 ilmu sahaja. Hanya nak belajar kepada ilmu tauhid sahaja, belajar kepada ilmu fiqh sahaja. Dia meninggalkan ilmu tasawuf. Jadi tak sempurnalah, kan? Ketiga ilmu itu tak sempurnalah rukun Islam, rukun iman dan rukun dan ihsan. Kan dia ada 3, iman, Islam, iman dan ihsan. Iman itu kita pelajari tauhid. Kita pelajari usuluddin. Itu iman. Islam itu kita pelajari ilmu fiqh. Kita belajar ilmu akidah, kita belajar tentang solat, kita belajar tentang zakat, kita belajar tentang puasa. Adapun ihsan.
Yang dikatakan ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Seolah-olah. Bukan kita melihat Allah. Nak melihat Allah macam mana? Allah ni nak lihat macam mana? Allah ni tak berjirim, tak berjisim, tak berbentuk. Nak melihat Allah macam mana? Melihat dengan pandangan mata hati. Merasakan akan kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nak melihat akan sifat-sifat Allah, lihatlah kepada kekasihnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi itu ihsan. Ihsan itu ialah kamu melihat, kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Seolah-olah kamu melihat Allah. Maksudnya kita beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sekiranya kamu tidak dapat melihat Allah, ketahuilah Allah itu sentiasa melihat kamu. Allah itu sentiasa memerhatikan kamu. Jadi bila kita tahu Allah itu sentiasa memerhatikan kita, Allah sentiasa berada bersama dengan kita. Itulah hakikatnya. Allah itu sentiasa berada bersama-sama dengan kita. Allah itu bukan hanya duduk di masjid. Adakah Allah itu duduk di masjid? Kan? Ada orang dia nak beribadah, dia kena pergi sampai ke Mekah, baru nak khusyuk ibadah. Kan? Dekat Mekah, bukan main ibadahnya, pergi masjid. Tapi bila balik Malaysia, tak pergi masjid. Bila balik Malaysia, buat dosa. Seolah-olah dia merasakan Allah itu hanya dekat Mekah. Sedangkan Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Allah itu lebih hampir kepada kita, lebih hampir daripada urat leher. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah mengatakan kami lebih dekat daripada urat leher kamu. Hampir. Tapi kenapa kita masih lagi buat dosa sedangkan Allah terlalu dekat? Sebab kita tidak merasakan akan kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu ada setengah orang-orang Arab Mekah ni, bila duduk Mekah, mereka beribadah. Bila keluar daripada Mekah, keluar daripada Saudi, pergi melancong, minum arak. Bila tanya sebab apa? Tak apalah, rumah aku dekat Mekah. Bila aku balik, aku bertaubat. Sebab apa? Sebab dia rasa Allah tu ada dekat Mekah. Sedangkan Allah itu meliputi akan setiap sesuatu. Jadi bila meliputi akan setiap sesuatu itu maksudnya yang zahir dan yang batin tidak lari daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh kita nak lari, tak boleh kita nak sembunyi daripada pengetahuan Allah. Itu yang dikatakan Allah meliputi akan setiap sesuatu. Sebab tu dikatakan Allah itu di mana-mana sahaja Allah itu. Bukan Allah itu di atas, di bawah. Meliputi setiap sesuatu. Apa yang meliputi? Nur Allah, cahaya Allah itu yang meliputi. Kan? Jadi ilmu tasawuf lah yang dikatakan ihsan. Kamu merasakan seolah-olah Allah yang melihat kamu. Jadi bila kita merasakan Allah bersama kita, Allah yang melihat kita, kita akan bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan, bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah. Sebab kita merasakan kita dilihat, kita dikawal. Sebagaimana kalau kita berada di tempat kerja lah tuan-tuan. Kan? Kalau di tempat kerja, kan, kalau bos masuk je, daripada kita duk bual-bual, duk bernyemang-nyemang, nampak je bos, terus masing-masing duduk senyap, buat kerja masing-masing. Sebab dia tahu bos masuk, bos memerhatikan. Jadi bila masuk office dia, dia nampak CCTV, dia pun buat kerja. Tekun buat kerja. Sebab apa? Sebab dia tengok CCTV ada, bos sedang memerhatikan dia. Dia tahu. Bila bos memerhatikan, bos akan menilai.
Lebih kurang begitulah ihsan. Kita mengetahui bahawa Allah memerhatikan kita. Allah sentiasa mengawasi kita. Allah tahu apa yang kita lakukan. Kerana Allah itu sentiasa bersama-sama dengan kita. Cuma kita yang tidak merasakan kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Allah itu meluas. Rahmat Allah itu meliputi akan setiap sesuatu. Sebagaimana kita mengatakan Allah itu meliputi akan setiap sesuatu, bermakna rahmat Allah itulah yang meliputi akan setiap sesuatu. Jadi yang dimaksudkan dengan qiyamuhu ta'ala bi nafsihi itu bukanlah Allah itu duduk lalu jadi yang dimaksudkan qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, Allah itu tidak berkehendak kepada yang menjadikan, ataupun Allah tidak berkehendak, ataupun Allah tidak berhajat kepada sesuatu. Itu namanya Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak berhajat kepada sesuatu. Jadi Allah ni nak masukkan kita ke dalam syurga ini tidak bersyarat pun. Adakah nak masuk syurga ni kena beramal? Allah kata kau kena beramal, aku masukkan syurga. Kalau tak beramal, tak masuk syurga. Itu maknanya Tuhan berhajat kepada syarat. Sedangkan Tuhan itu terlalu maha kaya, tidak berhajat kepada sesuatu pun. Nak masuk syurga bukan kerana amal. Sebab itu kita masuk syurga bukan kerana amal. Tetapi kenapa kita kena beramal? Kerana amalan itu adalah satu perjalanan untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita nak beramal ni nak semata-mata nak dapatkan pahala. Jadi ramai orang dia beramal kerana nak pahala, kerana nak syurga. Sebab apa? Sebab dia tak yakin yang Allah itu Tuhan yang Maha Kaya. Jadi beramal ni nak apa? Beramal ni kita nak mengenal Tuhan, kita nak mencintai Tuhan. Jadi kita beramal nak mendapatkan cinta. Bukan nak mengumpul pahala. Pahala syurga itu pasti Allah nak bagi. Jadi bagaimana kita nak mendapatkan syurga? Bagaimana kita nak mengenal Allah? Jadi kita beramal ni untuk kita mengenal Allah, supaya kita benar-benar mencintai Allah. Benar-benar mencintai Allah. Supaya di dalam syurga kelak kita mendapat nikmat, sentiasa dapat memandang akan zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di dunia ini kita tak mengenal Allah, kita tak mencintai Allah. Tetapi kita mencintai syurga Allah. Jadi di akhirat kelak kita wallahu taala alam, mungkin dapat tengok Allah ataupun tidak. Kalau dapat melihat Allah pun, Allah beri masa melihatnya itu di waktu pagi sekali, di waktu petang sekali. Di waktu pagi ni dikatakan ahli syurga bila sekali melihat Allah di waktu pagi, dia lupa akan nikmat-nikmat yang lain. Lalu bila dah tengok Allah waktu pagi, Allah tutup pula takbir. Nak melihat Allah kali yang kedua, kena tunggu waktu petang. Dan dikatakan daripada waktu pagi nak ke waktu petang itu mengambil masa 500 tahun. Bayanglah tuan-tuan, dekat syurga tu, daripada pagi nak ke petang itu mengambil masa 500 tahun. Umur kita dekat dunia ni pun tak sampai 500 tahun. Lama tak tuan-tuan daripada pagi nak ke petang? Waktu pagi dah tengok Allah tu, tiba-tiba Allah tutup balik hijab, Allah tutup balik tirai. Dah tengok Allah tak puas, nak tengok lagi, sehinggakan penghuni syurga lupa akan nikmat-nikmat yang lain.
Jadi sementara nak diberikan peluang untuk melihat Allah kali yang kedua, itulah mereka dihiasi dengan makanan-makanan yang enak-enak, yang sedap-sedap, supaya dapat melegakan mereka buat sementara waktu. Gimana? Kan? Supaya dapat melegakan mereka. Ahli syurga nak menunggu waktu petang. Tetapi bagi orang yang benar-benar ikhlas beribadah kepada Allah di dunia ini, maksudnya di dunia ini dia beribadah semata-mata melihat akan Allah, memandang akan wajah Allah semata-mata. Kan? Dia tak memandang kepada yang selain daripada Allah. Maka mereka ini akan diberikan nikmat melihat Allah 24 jam, tidak putus, sentiasa dalam keadaan melihat dan memandang akan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak apa. Dan dalil atas ada Allah Ta'ala cara-cara dia diri itu ialah kita fikir jikalau Allah Ta'ala tidak ada cara-cara diri, bahkan berkehendak kepada yang menjadikan dia, nescaya adalah ia baru maksudnya baharu, maksudnya muhaddas, bukanlah qadim. Kalau qadim yang sedia ada, itulah sifat Allah, qadim sedia ada. Kalau kita kata Allah itu berhajat kepada sesuatu untuk menjadikan dia, bermakna Allah itu tidak bersifat dengan qadim. Bermakna Allah itu adalah muhaddas ataupun hadis. Maksudnya Allah itu adalah sesuatu yang baharu. Maka yaitu mustahil. Mustahillah Tuhan itu bersifat kepada mustahillah Tuhan itu baharu. Kan? Jadi kalau Tuhan ni dia ada yang menjadikan dia, bermakna ada Tuhan selain daripada dia. Atau Tuhan yang selain daripada dia tu ada pula yang menjadikan. Ada rangkaian. Maknanya banyaklah Tuhan. Jadi mustahillah Tuhan itu banyak. Tuhan itu mestilah satu, mestilah esa. Kan? Lau kana fihima alihatun illallah la fasadat. Kata Allah, lau kana fihima, kalaulah di antara langit dan bumi ini adanya Tuhan selain daripada Allah, la fasadata, maka hancurlah dunia ni, bumi. Kan? Yalah, kalau ada dua Tuhan, Tuhan yang A kata hari ni aku nak hujan, nak banjir, Tuhan B kata tak nak, aku nak kemarau. Sekejap hujan, sekejap kemarau. Macam mana? Pagi hujan lebat, petang kering pontang, malam hujan balik. Lepas tu setengah malam lagi kering balik. Lepas tu tiba-tiba tengah malam terang menderang, ada matahari pula. Kan dah bercelaru jadinya sistem alam ni. Dah tak betul. Sebab apa? Sebab Tuhan sama Tuhan bergaduh. Kan? Tuhan sama Tuhan tak bersepakat. Sebab tu tak boleh adanya dua Tuhan. Jadi mustahillah adanya Tuhan. Tuhan itu hanya satu.
Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu ahad, Allah itu esa. Allah itu esa, tidak berbilang-bilang. Jadi mustahillah Tuhan itu adanya dua. Jadi Tuhan itu mustahil bersifat dengan sifat baharu. Mustahil Tuhan bersifat dengan sifat makhluk. Tuhan itu bersifat dengan qadim. Maka yaitu mustahil kerana telah tetap sedianya. Kerana Allah itu telah tetap sedianya. Allah itu telah qadim. Telah tetap sedia. Maksud tetap sedianya itu apa? Tidak, Allah itu adalah yang paling awal dan awalnya Allah itu tiada permulaan. Allah itu adalah yang awal, tetapi awalnya Allah tidak ada permulaan. Itu maksudnya. Kerana telah tetap sedianya dengan dalil-dalil yang nyata di sana, atau berkehendak kepada suatu zat yang hendak ia di zat itu, maka dinamakan dia sifat, yakni Allah itu kena kepada sifat. Dan jikalau Allah itu sifat, maka tentulah tidak bersifat dengan sifat-sifat seperti kudrat, iradat yang lagi akan datang disebut, dan tidak bersifat pula dengan sifat-sifat maknawiyah, kerana kaedah yang tetap bahawasanya sifat tidak boleh menumpang sifat. Kita berhenti sampai situ dulu, insya-Allah kita sambung pada pertemuan nanti. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.